Baik, Alhamdulillah ya. Jadi pagi ini kita akan mengikuti bersama segmen motivasi pelajar di mana kita menyentuh mengenai dengan Brunei Yakin dan kita bersama dengan Yang Mulia Cikgu Ali Yusri bin Abdul Ghafur, iaitu konselor dan motivator ya menerusi virtual menerusi Zoom, dan mana ketika ini dipahamkan beliau berada di Kemboja. Jadi kita sapa ya. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, syukur sehat. Alhamdulillah. Ya. Mhm. Baik, Alhamdulillah. Mungkin dapat dikongsikan, Cikgu, berkaitan, adakah ada kaitan Ya. ni tajuk kita ni dan juga kenapa Cikgu berada di Kemboja Kemboja? ketika ini. Baiklah, terima kasih telah jaga gambar ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya saya mengikuti rombongan kontingen negara Brunei Darussalam di Kemboja dengan kali ke-13 ya para game di ASEAN ini. Jadi alhamdulillah masa ni dalam 12 orang athletes dan juga 11 orang pegawai berada di Kemboja. Jadi alhamdulillah, kenapa saya memilih tajuk ini ialah dengan Brunei Yakin ya. Jadi mungkin saya akan teruskan juga lah Intan dan juga Amar ya. Ya, silakan. Baik, silakan Cikgu. Baiklah, jadi bila berada di Cambodia ni memanglah bila menyebut dengan para game ini memanglah membawa mengenai dengan atlet yang dipanggil OKU ya, maksudnya orang kelainan upaya dari segi fizikal. Jadi berada di negara Cambodia ni atau Kamboja ni memanglah satu keistimewaan di mana semua atlet sini mempunyai kelainan upaya masing-masing. Jadi di Brunei saja kita telah membawa yang berkursi roda, ada 2 orang berkursi roda, ada yang mempunyai CP ya, cerebral palsy, ada 7, ada masalah ataupun dari segi anggota badan dan juga ada 2 orang juga 3 orang yang kami bawa mempunyai penglihatan kurang penglihatan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur di mana bila saya melihat berada di negara ini adalah hari keempat berada di sini, memanglah kita di Brunei bersyukur kita manggil orang-orang OKU ini orang kelainan upaya, bukannya orang kurang upaya. Jadi kehebatan diorang ni memanglah kita nampak. Kemarin memanglah kami sibuk berada di padang balapan dan juga di kolam renang dan juga di gelanggang badminton. Jadi alhamdulillah persaingan ini bila melihat keadaan fizikal itu bukanlah penghalang kepada mereka ini untuk terus berjuang lagi di bidang sokan. Jadi bila melihat perkataan Brunei Yakin ini, bila saya berduduk di sini memikirkan apa sebenarnya yang boleh kita ni pelajari berada di sini. Jadi saya menurutkan kepada ibu bapa di luar sana, bila berada di sini kita bersyukur bahawa walau apapun keadaan kita ni dari segi fizikal, tapi kemampuan kita untuk bersaing itu masih ada. Jadi dari segi fizikal hanya menjadi satu, bukan saya panggil penghalang, satu cabaran. Betul kata ni Intan dan juga Amar, kata ni yang kata ni almost complete. Anggota ketanian ni semua ada. Yang dada ni ada yang tidak ada mempunyai tangan, tidak ada mempunyai kaki, tapi berkebolehan dalam mengikuti pertandingan renang misalnya. Ini satu perkara yang saya kagumkan. Jadi alhamdulillah kita mewakili 12 orang atlet Brunei juga bersaing dan alhamdulillah semalam telah pun meraih satu pingat gangsa melalui buang diskus oleh Awang Sahri. Jadi Awang Sahri ini memanglah orang yang sudah lama berpengalaman. Jadi bila sebut Brunei Yakin ini, ialah kita mungkin slogan ini sudah lama berada di dalam pemikiran kita, bermula pada SEA Games
pada tahun 1999. Ya. Jadi bila sampai hari ini masih lagi digunakan dan masih lagi di sini, pertandingan-pertandingan akan bermula dengan melaungkan Brunei Yakin. Jadi bila sebut yakinan ini kepada ibu bapa, kepada ibu bapa pada yang mendengar pada hari ini dan melihat kaca TV ini, perlunya mempunyai keyakinan. Dan alhamdulillah setelah kami balik dari Solo bulan Ogos tahun lepas, telah mendapat 73 orang pelajar yang mempunyai OKU yang masih lagi dibagi-bagikan untuk melihat di mana potensi diorang nanti. Jadi saya percaya insya-Allah bila kami balik lagi nanti akan terus memperjuangkan orang OKU ini untuk melihat diri yang ini siapa. Dan apa keperluan kami pada masa ini ialah insya-Allah balik kali nanti kami akan mengadakan lagi roadshow kepada ibu bapa untuk dijemput lagi supaya meyakinkan. Ini bila sebut yakin itu meyakinkan kepada ibu bapa. Yang kata ni jangan ditapuk kanak-kanak yang OKU ni, yang istimewa ni. Mungkin ibu bapa pada masa ni memang ada masih lagi Intan dan juga Amrah. Orang kata ni malu diorang kan membawa anak-anak diorang ni dengan keadaan fizikal yang macam itu. Jadi saya rasakan ini satu kesilapan yang besar. Di mana kalau saya mencontohkan di sini yang saya lihat kemarin saja yang tidak mempunyai tangan dan kaki boleh berenang dan juga yang tadi panggil tidak ada penglihatan boleh berlari 100 meter. Jadi ini satu perkara yang saya ingin jelaskan kepada ibu bapa atau mempunyai motivasi tinggi melihat bahawa anak-anak yang berkeadaan macam ni sudah masih mampu. Jadi saya berharap kepada ibu bapa di negara Brunei Darussalam memanglah dari segi persetujuan kami sendiri memang sukar untuk mendapat orang-orang yang OKU ini untuk menjadi wakil negara. Ini yang saya ingin aturkan kepada ibu bapa lah. Bila sebut keyakinan, Brunei yakin, jadi diharap kepada ibu bapa yakin untuk memberikan pada anak-anak diorang ini mencoba kebolehan diorang masing-masing. Di Brunei kita bersyukur alhamdulillah melalui kebajikan Pendidikan Sukan memang dan juga Kementerian Pendidikan menyokong ni anak-anak macam mana ni. Jadi memanglah nanti balik kami akan berkabung sama Kementerian Pendidikan Sukan, Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Keuangan untuk sama-sama berfikir macam mana untuk menyerlahkan anak-anak katanya ini supaya ikut serta dalam para game ini. Jadi bila sebut yang pertama ialah ibu bapa mesti berani. Berani ini maksudnya tidak lagi kan orang ketanikan takut melihat keadaan anaknya tu ni nak punya apa jungannya cikunya badannya ni payah cikunya tangannya ni karau betisnya ni ciku dah dapat dilikup macam-macam cakap dia orang ni. Saya rasakan ini bukanlah satu penghalang. Bila saya melihat kemarin juga pertandingan boccia. Boccia ni yang ada anak-anak tu hanya boleh bergerak melalui dagunya saja. Dagunya ni dia mengangkat boleh menjadikan macam pertandingan. Memang diorang ni dalam keadaan wheelchair saja. Jadi saya rasakan di Brunei pasti ada yang kanak-kanak macam ni dan mereka ni alhamdulillah dah meraih pingat emas, perak dan gangsa. Jadi saya rasakan ini mengujas saya rasanya bila tadi balik sekarang saya percaya tolong kami memohonlah persetujuan Konsel Brunei Darussalam, para Konsel Brunei Darussalam supaya anak-anak kita tu satu hari nanti saya percaya saya sering berjumpa John dan juga malah banyak ibu bapa ni yang masih lagi takut ada yang bercakap John ni kalau kami ni tidak ada cikunya satu hari tidak kami tahu cikunya siapa akan menjaga kanak-kanak kami ni jadi kami berdoalah supaya kami panjang umur. Saya rasakan ini perkara yang perlu mindset yang perlu diubah. Jadi satu cara anak-anak kita memanglah diperakui bahawa anak-anak istimewa ni kadang-kadang dari segi pendidikan memanglah
terlalu mencabar. Mereka ni kadang-kadang tidak pandai menulis dan membaca. Jadi saya rasa satu cara diorang ni untuk menjadi seorang yang hebat, seorang yang boleh berdikari ialah mencari potensinya. Di antara potensi yang boleh kita lihat menyerlahkan mereka ni dari bidang sukan. Dan juga bidang sukan ini diperakui sudah sehingga ada pertandingan-pertandingan di ASEAN dan juga Paralimpik. Jadi saya katakan ini satu yang perlu diberi kesedaran kepada ibu bapa. Saya berharap nanti bila kami ada mengadakan jariwara ataupun perjumpaan, kami berharap sangatlah kepada ibu bapa yang mempunyai anak yang istimewa atau dipanggil dengan anak-anak syurga ini, datanglah. Jadi senang kami memilih-milih. Sebabnya kalau diorang ni berjumpa Amar dan juga Intan, kami akan mengagih-agihkan diorang ni lah. Mana yang diorang ni berpotensi, insya-Allah kami ada jurulatih-jurulatih yang boleh menangani dan juga pakar-pakar video yang boleh menyerlahkan anak-anak diorang ni. Baik, itulah insya-Allah masih banyak perlawanan lagi yang akan diadakan. Jadi saya berharaplah kepada ibu bapa, ini yang pernah dibuat Brunei Yakin itu, yang penting ialah mencoba anak-anaknya, dan yang penting sekali ibu bapa dalam beri sokongan dan dorongan pada anak-anaknya ni, supaya diorang ni apa keadaannya Intan. Kadang-kadang kita ni alhamdulillah kita ni terdapat juga yang saya ikut ni 3 orang yang punya masalah penglihatan, masih boleh melakukan yang terbaik. Jadi dengan itu cikgu juga ingin menampung sedikit saja cikgu dengan adanya gabungan berkenaan, semoga ianya akan berjaya. Tapi dari pengalaman cikgu sendiri berada baru-baru ini bersama dengan atlet-atlet Ketani, mungkin dapat dikongsikan sedikit pengalamannya. Mereka ini memang dikatakan persaingan ataupun pihak-pihak lawan ini memang sudah tentunya mereka mempunyai ada yang latihan yang lebih berat dan sebagainya. Jadi bagi kontingen kita ni, adakah pernah juga mereka merasa takut ataupun kurang keyakinan berkenaan cikgu? Ya, betul. Terima kasih Amal. Memang pada mulanya di antara seorang contoh seorang daripada atlet kita, dia ni yang kurang penglihatan. Jadi memanglah pada awalnya dia merasakan dirinya ni nyata ni indah bermotivasi, nyanya aku ni apa juanya, contohnya apa jauh dah aku ni butanya dan nampak kan dilihat, tapi dia sebab melihat pada dirinya tu memang banyak cabarannya pulangnya, orang-orang macam ni memang banyak cabaran dari segi diorang aksesnya katanya, tempat untuk masuk ke stadium misalnya atau mencuba pekakas-pekakas untuk latihan. Tapi disebab yang saya rasakan satu contoh yang terbaik ialah dorongan ibu bapa seorang yang bernama Ihsana namanya, Ihsana. Jadi ia ni seorang yang kurang penglihatan dan telah banyak meraih pingat-pingat. Jadi sehingga hari ini, pada hari ini insya-Allah ia akan bertanding dengan buang peluru. Jadi saya percaya keyakinannya tinggi. Saya berjumpa kemarin bercakap sama ke dia. Dia seolah-olah seorang yang normal. Dia makan sama, berjalan sama dan membuat latihan dan peningkatannya begitu jauh sekali. Jadi inilah minta doa restulah orang Brunei hari ini, masih ada pertandingan-pertandingan yang akan kami lakukan. Jadi once again saya berharap pada ibu bapa lah. Jadi nanti pulangnya kami ke tanah air insya-Allah mempunyai banyak idea-idea yang terbaru, perkongsian negara Cambodia ni. InsyaAllah Jadi cikgu kita selaku masyarakat dan juga ibu bapa dan juga penjaga ini perlunya kita ni memberi peluang kepada mereka ini untuk melakukan perkara-perkara seperti orang normal lakukan dan juga perlu kita ni menghargai kerana mereka ini mungkin ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki yang belum lagi kita ni dapat lihat. Jadi dengan mengikuti apapun acara yang boleh membangkitkan atau membakat mereka ini, insya-Allah sebanyak mereka ini dapat meningkatkan lagi keyakinan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang orang biasa boleh lakukan.
Baik, Cikgu, dengan Betul, ini Ustaz. juga kita menghampiri di penghujung bagi segmen motivasi pelajar. Dalam masa 2 minit ini mungkin ada kata-kata semangat bagi kontingen-kontingen kita pada hari ini ataupun pada tahun ini dan juga bakal-bakal kontingen kita ni. Kata-kata semangat agar kita ni Brunei akan sentiasa yakin. Silakan, Cikgu. Baiklah, terima kasih. Dan tajuk Brunei Yakin ini lebih mendalam ya. Bila kita sebut yakin, artinya kita bersamalah. Jadi kepada yang saya ingin tunjukkan kepada ibu bapa ni, sebab perkara yang paling penting ialah ibu bapa yang memberi sokongan dan dorongan. Jadi kita ni daripada pihak persatuan atau kementerian-kementerian memang sudah bersedia untuk membantu menangani apa namanya ni, kita ni berbasah berkaring untuk dorongan ni satu hari nanti orang-orang yang OKU ni akan boleh berdikari dan boleh meninggi keyakinan dirinya dan dan boleh mendiri perkara yang penting. Dan lagi perlu ada bantuan daripada orang lain, apatah lagi daripada ibu bapa misalnya. Orang ni boleh nyata ni boleh bekerja seperti orang yang normal. Itu yang kita ni mahu sebenarnya dan sudah pun nyatanya terbukti. Yang saya membawa 11 orang, ada 12 orang atlet sini mempunyai kebolehan sendiri. Dapat lagi orang kata ni kan menyuruh diorang, diorang mengangkat diorang, tapi sebab mereka ni mempunyai kelebihan, maksudnya kelainan upaya. Jadi bila sebut kelainan upaya, kita mempunyai keyakinan bahawa anak-anak kita di luar sana, ibu bapa tolong berkeyakinanlah berjumpa kami, insya-Allah kami pasti anak-anak kita tu ada berpotensi yang kita ni mungkin tidak nampak selamanya, insya-Allah. InsyaAllah ya, Alhamdulillah ya. Bapak terima kasih kepada tetamu kita iaitu Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri bin Abdul Ghaffur kerana sudi ya untuk berkongsi kepada kita sebanyak mengenai perkembangan yang kontingen kita berada di sana dan juga menyampaikan yang mengenai dengan segmen motivasi pelajar iaitu Brunei Yakin ya. Baik, terima kasih Cikgu. Jaga diri Cikgu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah demikian tadi update telah pun kami bawakan bersama kita ya. Brunei Yakin. Tajuknya cukup mendalam dan juga boleh digunakan pakai di mana-mana sahaja. Kerana sudah sana tu bila ia berkaitan dengan adanya persaingan dengan atlet-atlet luar negara, sudah setentunya kita ni mengharapkan juga atlet kita ni dapat berdaya saing bersama dengan mereka. Namun jika sekurang-kurangnya kalau juga tidak dapat menyaingi mereka, sekurang-kurangnya kita ni dapat belajar daripada kesilapan dan memperbaikinya di masa akan datang. Betul sekali ya, dan menerusi apa yang telah disampaikan ya oleh Cikgu Haji Ali Yusri tadi, ya kita ni ya sebagai masyarakat dan juga penduduk negara Darussalam perlunya kita ni memberi peluang ya kepada mereka iaitu orang kelahiran upaya untuk sama-sama membangun negara kita dan juga perlunya kita ni menghargai ya kewujudan mereka ya, kerana kita tidak tahu mereka ini mungkin saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang mungkin orang biasa atau orang normal tidak miliki. Jadi perlunya kita ni memberi peluang kepada mereka dan sebagai ibu bapa juga perlunya kita ni memberi peluang untuk mereka ini untuk mandiri ataupun be independent ya, kerana mereka ini makin lama makin dewasa. Jadi perlunya mereka ini pandai ya ni hidup sendiri. Jadi kita ni perlu memimpin mereka ke jalan yang mereka boleh dapat laksanakan. Antaranya OKU itu orang kelainan upaya yang bertepatanlah, walaupun ada kekurangan di dalam satu sudut tapi ada kelebihannya di satu sudut yang lainnya.